Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Anwar Ibrahim bertindak balas. Apabila Anwar Ibrahim bertindak balas, pasti ada orang yang akan kecut, yang akan meroyan, yang akan sakit perut, yang akan tercirit, sakit cirit, mungkin silap-silap hari bulan, akan kena serangan jantung, kata netizen. Itulah antara komen netizen, sebab ramai pemimpin-pemimpin sebelum ini kalau dah tak mampu membalas, tak mampu lagi pergi mahkamah, tak mampu lagi nak macam-macam lah, mereka akan pandai cirit-birit, sakit cirit-birit. Ada yang sakit tiba-tiba sakit dada, ada yang tiba-tiba macam-macam lah alasan. Akhirnya Anwar Ibrahim membalas serangan peribadi yang dikenakan kepada beliau berkait dengan titah edendum dan juga tentang Himpunan Solidariti Najib. Tapi kali ini Anwar Ibrahim kata beliau usah sibuk pertahankan pemimpin rasuah. Itu kata Anwar Ibrahim. Saya setuju. Saya secara pribadi saya setuju dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Saya betul-betul faham apa yang dia cakap ini. Mudah untuk difahami. Beliau usah sibuk pertahankan pemimpin rasuah. Belia-belia yang ada di Malaysia ini sepatutnya lebih bijaksana. Jadi bijaksana. Jangan jadi orang tunggangan. Jangan jadi keldai tunggangan ahli-ahli politik yang mempunyai agenda tertentu. Politikus-politikus yang hanya mau mempergunakan Anda untuk kepentingan peribadi, untuk kepentingan parti, untuk kepentingan politik, haruslah ditolak. Walaupun itu pembangkang, walaupun itu kerajaan, walaupun itu NGO atau apa sekalipun, tidak usahlah mempersibukkan diri Anda mempertahankan pemimpin-pemimpin yang rasuah, yang korup, yang mana betul-betul boleh merusakkan negara. Jadi, tepatlah apa yang ditulis oleh Anwar Ibrahim ini. Jadi, apa pula pendapat Anda semua? Adakah Anda juga setuju dengan gesaan Perdana Menteri kita ini supaya beliau usah sibuk pertahankan pemimpin rasuah? Anwar Ibrahim menasihatkan agar golongan beliau tidak disibukkan dengan isu remeh seperti mempertahankan tokoh-tokoh besar yang terbabit penyelewengan dan mencuri duit rakyat. Menurut Perdana Menteri, ketika dia dan kerajaan berusaha menangani isu rasuah dan salah guna kuasa, pihak lawan mengecam dengan menggunakan alasan Melayu dan Islam. Malah katanya, ada pihak yang mendakwa dia sebenarnya sekadar ingin membalas dendam terhadap tokoh-tokoh tertentu. Ada pihak yang mendakwa Anwar Ibrahim konon mahu membalas dendam terhadap tokoh-tokoh tertentu. Tapi kata Anwar Ibrahim, jangan sibuk dengan soal remeh, pertahankan penyelewengan ini. Heboh kita pertahankan, kata Anwar Ibrahim. Saya singgung orang-orang besar, bilioner atas soal rasuah, tapi banyak suara atas nama Melayu, atas nama Islam, mempertahankan tokoh besar yang rasuah. Marah, mereka marah, kata saya dendam kesumat. Dendam apa pula, kata Anwar Ibrahim. Kamu curi berbilion, bagi balik kepada rakyat, kata Anwar Ibrahim. Bukan kerana dendam. Kata Anwar Ibrahim ketika berucap merasmikan Perhimpunan Agung Tahunan Majlis Belia Malaysia, MBM ke-73 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Mengulas lanjut, Anwar berkata, tokoh-tokoh yang dimaksudkannya itu mempunyai kekayaan luar biasa termasuk di luar negara. Sementara itu, ketika ditemui media selepas perasmian itu, Anwar enggan mengulas lanjut mengenai isu titah tambahan edendum mengenai tahanan rumah untuk Najib Razak. Ketika diajukan soalan sama ada kerajaan bersedia mendedahkan butiran mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan berhubung pengampunan Najib, Anwar hanya tunduk. Tak dengar ucapan katanya ringkas merujuk kepada majlis perasmian yang berlangsung sebelum berlalu. Sebelum itu, Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Muhammad Akin mencadangkan agar
Minit mesyuarat lembaga pengampunan didedahkan kepada umum bagi merungkai isu addendum. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa bagaimanapun berkata, minit mesyuarat berkenan sulit dan tidak boleh didedahkan. Kekal sulit dan tidak akan didedahkan. Messi World dalam ruangan komen menyatakan, dia ingat semua rakyat Malaysia bodohkah siapa yang pertahan dan berusaha bersungguh-sungguh membersihkan kes rasuah, kata Messi World. Jadi harap-harap nanti belia-belia ni janganlah pula terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang hanya menunggang anda semua, yang hanya menunggang kepentingan peribadi mereka dan hanya untuk mahu mempertahankan kes-kes yang mana berkait dengan kleptokrasi, rasuah dan sebagainya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan luar biasa. Pendek tapi tegap. Tegap tapi pendek. Pendek tapi memukau. Pendek tapi membunuh. Ini pendedahan terkini berkait dengan titah addendum Najib. Rupa-rupanya, ramai tak tahu, urus setia lembaga pengampunan tak terima sebarang addendum. Wow. Pendedahan kali ini pastinya akan membuatkan jari anda ingin memberikan komen dan pastinya anda akan mau share supaya orang lebih banyak tahu, terutamanya mereka yang terhege-hege nak menunggang isu titah addendum Najib ini yang menyatakan kononnya Anwar Ibrahim menyorok lah apalah semua. Sebenarnya betul lah yang Anwar kata, dia pun tak terima titah addendum itu. Urus setia lembaga pengampunan tak terima sebarang addendum, kata kenyataan ini. Bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri JPM sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan mengesahkan bahawa ia tidak menerima sebarang dokumen tambahan atau addendum daripada pihak Istana Negara. Menurut kenyataan BHEUU JPM, tiada dokumen tambahan yang berada dalam fail atau rekod rasmi mereka. BHEUU JPM juga tidak menerima sebarang pemakluman atau arahan rasmi daripada pihak Istana Negara berhubung perkara ini. BHEUU JPM menegaskan bahawa sebarang kenyataan yang boleh mengelirukan orang ramai mengenai kedudukan atau peranan lembaga pengampunan adalah tidak wajar dan berpotensi mengundang tindakan sewajarnya. Langkah ini penting bagi memastikan integriti lembaga pengampunan terpelihara serta maklumat yang tepat dapat disampaikan kepada masyarakat, kata beliau lagi. BHEUU juga maklumkan bahawa mesyuarat lembaga pengampunan yang sebelum ini kita ketahui tentang mesyuarat lembaga pengampunan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 yang telah diadakan pada 29 Januari tahun lalu. Ia dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mesyuarat tersebut telah mempertimbangkan permohonan pengampunan yang dikemukakan oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak. Pada 6 Januari lalu, Mahkamah Rayuan dalam keputusan majoriti 2-1 memberi kebenaran kepada Najib untuk memulakan semakan kehakiman bagi memaksa kerajaan atau 6 pihak lain menjawab dan mengesahkan kewujudan titah addendum pada Januari tahun 2024. Titah tambahan itu dikatakan diperkenan oleh Al-Sultan Abdullah bagi membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah. Bersabit kesalahan penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad berjumlah 42 juta ringgit. Najib pada asalnya telah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Bagaimanapun hukumannya telah pun dikurangkan pada tahun lalu kepada 6 tahun penjara dan denda 50 juta ringgit. BHEUU dalam kenyataan hari ini juga menjelaskan bahawa ia tidak berurusan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi mengenai apa-apa perkara berhubung lembaga pengampunan kecuali
kepada Yang di-Pertuan Agong sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Malah jelasnya Menteri berkenan juga tidak menganggotai lembaga pengampunan maupun terlibat dengan apa-apa urusan pentadbiran dan pengurusannya, termasuk apa-apa perkara lain berkaitan pengampunan mana-mana banduan. BHEUU juga memaklumkan bahawa prosiding dan maklumat berkaitan lembaga pengampunan adalah tertakluk sepenuhnya kepada Akta Rahsia Rasmi Akta 88. Semua dokumen yang berkaitan hanya boleh diakses oleh ahli-ahli lembaga pengampunan dan individu yang diberi kuasa secara langsung oleh lembaga tersebut. Tiada mana-mana pihak lain tanpa mengira kedudukan atau jawatan mempunyai akses kepada dokumen-dokumen tersebut sejajar dengan prinsip kerahsiaan dan integriti, katanya lagi. Menurut kenyataan itu, lembaga pengampunan bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya adalah sebuah badan bebas yang ditubuhkan berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Peranan BHEUU JPM adalah hanya sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan bukan sebuah agensi atau jabatan kerajaan di bawah BHEUU JPM, katanya lagi. Ia seterusnya menjelaskan, lembaga pengampunan wujud di semua peringkat negeri dan dipengerusikan oleh Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri bagi setiap negeri dengan setiap menteri besar atau ketua menteri turut menjadi anggota lembaga tersebut. Bagi wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya pula, lembaga pengampunan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Oleh kerana wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dianggap sebagai entiti setaraf negeri, menteri yang bertanggungjawab bagi wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya menjadi anggota lembaga tersebut sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Fasal 11 Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang paling menarik perhatian kita semua. Apabila makin hari makin terdedahnya siapa yang berdiri di kedudukan benar, siapa yang berdiri di kedudukan yang salah. Anwar Ibrahim dituduh menyorokkan titah edendum itu, tapi Anwar Ibrahim telah menafikannya. Terbukti hari ini hampir 100% jawapan Anwar Ibrahim itu kini disahkan. Mr. Sakau kata harapan mana-mana pihak yang menuduh Perdana Menteri ke-10 yang menyembunyikan edendum adalah satu tuduhan berat. Pihak-pihak ini perlu kemuka bukti yang mereka ada pada polis bagi tujuan siasatan. Itulah dia saudara-saudara sekalian. Disangkakan mereka dah menang. Rupa-rupanya makin lama makin kalah dan makin kalahlah mereka. Makin tak dapatlah menunggang selepas ini. Kerana bukan sejak Anwar Ibrahim sudah menafikannya, bahkan hari demi hari lebih banyak badan-badan tertentu maupun pihak-pihak tertentu berwajib yang mempunyai kuasa, kapasiti untuk bercakap, mula mendedahkan perkara yang sebenar. Hari ini, urus setia lembaga pengampunan sekali lagi tampil mendedahkan bahawa mereka tidak menerima sebarang edendum. Bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri BHEUU JPM sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan mengesahkan bahawa ia tidak menerima sebarang dokumen tambahan atau edendum daripada pihak Istana Negara. Itu adalah kenyataan BHEUU JPM. Tiada dokumen tambahan yang berada dalam fail atau rekod rasmi mereka menurut kenyataan ini. Kami atau BHEUU JPM juga tidak menerima sebarang pemakluman atau arahan rasmi daripada pihak Istana Negara berhubung perkara ini, kata mereka. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda. Habislah, tiadalah peluang nak tunggang lagi isu ini selepas ini.